Okey, untuk menggunakan ZipGrade, kita pergi ke Google dan cari ZipGrade dan kita masuk dan login. Kalau yang belum ada, kita tekan new user. So, login macam biasa dan masukkan email dan juga password dan tekan login. Okey. Seterusnya dah masuk dan kita nampak paparannya seperti ini. So, di bahagian atas banyak dia punya pilihan, ya. Kalau ada yang nak buy pun boleh sekali dia, dan yang kita tengok ialah answer sheet. So kita tengok ada quizzes, ada dia punya classes, student, text dan answer sheet dan seterusnya. So yang kita nak tengok sebenarnya ialah answer sheet. Sebab kita nak bina kertas jawapan objektif. So caranya kita scroll ke bawah dan kita pergi ke custom answer sheet, and then kita tarik ke bawah. Ini ialah yang saya pernah buat, dan kalau nak buat baru kita tekan new answer sheet. Okey, dan namakan dia. Terpulanglah nak buat apa. Kalau saya buat contoh 1. So tekan next. Okey, seterusnya kita pilih di sini ada name, quiz dan classes. Kita tukarlah. Ya kan, name nama, quiz tukar kepada tarikh, dan kelas kepada kelas lah. Okey, dan dia punya size tu ataupun bahagian width tu kita pilih medium sajalah untuk nama, dan small untuk tarikh dan kelas. So itu bagi menjimatkan ruang. Seterusnya kita nampak ke dia punya sheet name. So kita bagi nombor ID student tu ada 5. Bagi kita ada 5 lah. Kalau 4 lah terpulang. So yang ni kita tulis ID murid. Yang ni kita kena siap sedialah ID murid ni, supaya murid tahu okey ID saya ni ini sekian. Okey, ABCD dan contoh. Itu untuk bahagian bawah lah nanti untuk contoh cara menjawab. So seterusnya kita pergi ke sheet name. Yang ni kita kekalkan yang atas, yang ubah. Yang ni kita pilih jumlah soalan yang kita nak guna. Ada 20 lah. Kalau A sampai D je lah. Jangan tambah E. Kalau sampai E, buatlah E. Dan add question. Okey, seterusnya inilah hasilnya. Dia punya preview. Dan kita nak tengok macam mana bentuk soalan dia nanti. Dan di tepinya ada dia punya nama kertas soalan. Dan di bahagian bawahnya biarkan dan tekan publish. So and then pergi kepada contoh yang kita buat tadi dan tekan share form. Okey, dan dia jadi seperti ini. Seterusnya kita pergi ke paparan handphone pula, yang mana di dalam handphone kita akan perhatikan ZipGrade seperti inilah. Dan yang kita nak cari ialah classes. Button dia ialah nombor 2 dari sebelah kiri. Tekan classes dan kita akan dipaparkan seperti ini. Bagi yang baru kali pertama, dia akan nampak kosong, dan caranya ialah kita tambah kelas dengan menekan button new class. So dengan cara itu kita dapat menambah database pelajar kita di dalam bahagian ini. So untuk new class kita tekan nama kelas yang kita nak, terpulang dengan anda. Contohnya saya buat kelas A. Dan seterusnya di dalam kelas tersebut kita tekan dan tidak ada student lagi. Kita masukkan semua senarai student untuk kelas A tadi. So di sini saya masukkan 2 pelajar terlebih dahulu untuk contoh sahaja. Untuk anda nanti bolehlah ditambah mengikut pelajar anda sendiri. Contohnya saya letak nama Al-Hugama. Last name tu letaklah nama ayah dia. Bin siapa, terpulang. Dan ini ZipGrade ID ni kita tadi letak 5. Jadi kita mesti guna 5 juga. Contohnya saya menggunakan 11001 untuk pelajar yang pertama. Dan jangan lupa kita masukkan pelajar tersebut dalam kelas yang betul. Kalau kita ada banyak kelas, so pelajar tadi kelas A dan save. Dan seterusnya kita tambah lagi new student untuk student yang kedua. Kita masukkan contoh namanya ialah Hamdan. Okey, Hamdan. Dan last name kita letaklah nama Ahmad kan. Okey, untuk ZipGrade ID kena pastikan yang samalah. Kalau kita mula dengan 11, gunalah 11 juga, iaitu 11002 untuk pelajar yang kedua. And then bila sudah siap, okey, dan kita boleh melihat senarai pelajar kita di situ, ya. Dan seterusnya langkah yang ketiga ialah membina jawapan pada kita punya answer sheet. Supaya nanti kita boleh scan lah. So caranya tekan new quiz. Ya, tekan new quiz, and then kita masukkan nama quiz kita. Terpulanglah nak buat ujian 1 ke ujian 2 ke ujian pertengahan tahun ke, terpulang apapun. Yang saya nak buat ialah quiz 1 sahaja. So pilih kita punya nama answer sheet tadi, itu contoh 1. Contoh 1 kita pilih.
Ini yang kita buat dalam laptop tadilah, dalam web tadi. So tarikh, kita pilih tarikh hari ini, and then kita pilih kelas yang kita nak uji, iaitu kelas A, and then save. Ok, siap yang itu, kita edit key, tekan edit key di situ dan scan for key terlebih dahulu supaya dia boleh tally dia punya jawapan dengan apa yang kita dah buat custom tadi. Ok, jadi sekarang kita nak scan, tekan scan for key dan ready kita punya kertas yang sudah di print. Pastikan hujung itu, hujung ini dan hujung lagi satu masuk dalam petak yang disediakan. Ok, and then dan siap, dan tekan use. Ok, ini dia punya point value, nak dapat 1, 1 ke 2 ke hati tu pulang. Ok, seterusnya dah siap, kita masukkan jawapan yang betul. Ya, macam ni lah. Ni contoh saja ya, nak cepat nak mudah. So tekan saja mana-mana. Ok, masukkan 1 sampai 20. Ok, kalau sudah siap, sekiranya dah siap, kita boleh tekan anak panah di atas tu, back, and then kita bersedia untuk menerima kertas jawapan daripada pelajar kita. Dan kalau kita nak scan, just tekan butang scan paper sahaja. Jadi ini ialah kertas jawapan yang telah pun dijawab oleh pelajar. Contohnya untuk Al-Hukamah dan juga Hamdan tadi. Dan bila sudah siap dijawab, kita boleh mula scan. So caranya ialah tekan scan papers, dan kita akan diperlihatkan seperti ini, dan pastikan hujung setiap segi empat tu masuk di dalam petak yang disediakan, dan dia tu scan pip. Ok, alih dan scan lagi pip. Kan senang. Yang penting di dalam markah tu terus dia beritahu berapa betul, berapa salah. So dia markah 60% lah. So nak tengok berapa Hamdan dapat, Al-Hukamah dapat, kita check. Tekan 1. Okay, contoh Al-Hukamah. Nampaklah yang salah mana, yang betul mana, dan jawapan salah tu sekali dengan jawapan yang betul yang mana satu. Jadi sangat memudahkanlah untuk para guru membuat semakan terhadap kertas objektif pelajar. Jadi untuk melihat pelajar lain, just back dan tekan nama pelajar lain. Contohnya Hamdan, kita dapat lihat yang mana salah, yang mana betul, dan juga jawapan yang sepatutnya dijawab sekiranya jawapan itu salah. Jadi menggunakan certificate ini sangat membantu. Dan kena ingat, kita boleh scan sebanyak 100 paper untuk setiap bulan. Dia akan renew. Tapi kalau nak lebih banyak tu, satu bulan tu lebih daripada 100, kita boleh beli. Tak mahal pun, 1 tahun RM30 sahaja. Sebelum terlupa, pastikan pelajar kita ataupun murid kita mengisi ID murid ini dengan betul ataupun membulatkan dengan betul, supaya guru nanti tidak akan mengalami sebarang masalah sewaktu scan kertas jawapan mereka. Jadi setakat itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.